Iman bin Muhammad Naim. Nombor metrik C20A1076. Saya Muhammad Haikal Ikmal bin Muhammad. Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amir Robi Azmi. Nombor metrik saya adalah C20A1094. Nama saya Muhammad Amin Amir bin Azai, bernombor metrik C20A1092. Nama saya Muhammad Zaidi bin Mak Jaafar, nombor metrik C20A1069. Saya merupakan ketua kumpulan dari kumpulan 3. Tajuk pembentangan kami ialah etika masyarakat ketika berada di tempat awam. Terdapat beberapa isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat ketika berada di tempat awam. Antaranya ialah isu pematuhan SOP dalam kalangan masyarakat ketika berada di tempat awam. Ini kerana sebahagian masyarakat telah melanggar beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, seperti tidak mengimbas MySejahtera, tidak melakukan penjarakan fizikal, tidak mencuci tangan, serta tidak memakai pelitup muka ketika keluar. Ini menyebabkan berlakunya peningkatan kes pandemik COVID-19 di kawasan awam dan menyebabkan nyawa masyarakat berada dalam bahaya. Oleh itu, pihak masyarakat haruslah lebih peka dalam pematuhan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi membendung wabak pandemik COVID-19 di negara ini. Dan hari ini saya akan bercakap mengenai etika menjaga alam sekitar di tempat awam. Okey. Apa yang korang tahu? Kita sekarang menghadapi COVID dan juga SOP kan. Bukan sahaja menjaga memakai mask dan juga sanitize adalah penting, tetapi kita perlu juga mengetahui dan menekankan bahawa alam sekitar di tempat awam haruslah sentiasa bersih dan juga terjaga. Pembuangan sampah haruslah ditekankan semula agar semua mengambil perhatian dan juga mengambil langkah untuk sentiasa menjaga tempat awam ni untuk sentiasa bersih. Seperti yang korang tahu, pembuangan sampah bukanlah terdiri daripada bahan-bahan yang biasa, tetapi ada kalanya seperti orang-orang kalau di area kawasan Kuala Lumpur, ada yang daripada Chinese atau India yang balik daripada mana-mana yang membawa minuman akan membuang bahan-bahan kaca diorang ke dalam tempat awam ni. Jadi bahan-bahan tersebut seperti kaca tersebut membahayakan bukan sahaja kita yang lalu, tetapi terutama kepada kanak-kanak dan juga orang-orang tua yang lalu, akan menyebabkan berlaku kemalangan ataupun kecederaan terhadap diorang. Dan yang kedua, pembuangan sampah juga terdiri pada bahan-bahan yang berbau yang menyebabkan alam sekitar tersebut akan berlaku kerosakan terhadap kesihatan tanaman-tanaman dan juga kesihatan orang-orang yang lalu yang mengambil bau. Bau tersebut seperti yang mengandungi bahan-bahan lain, ada seperti kimia-kimia dan juga bahan-bahan yang menyebabkan kerosakan ataupun asid terhadap tanaman yang tinggal ataupun orang-orang yang lalu di kawasan tersebut juga akan bahaya dengan berlakunya pembuangan tersebut. Jadi etika ni amatlah penting yang perlu ditekankan agar masyarakat terus menjaga SOP dan juga menjaga alam sekitar di tempat awam agar semua sentiasa sihat. Okey. Saya akan bincangkan tentang etika berpakaian semasa berada di tempat awam. Belakangan ini timbul banyak isu mengenai etika berpakaian semasa berada di tempat awam. Contohnya, ramai yang tidak mematuhi etika berpakaian semasa berada di tempat awam. Mereka dikatakan berpakaian tidak senonoh, seperti berpakaian menjolok mata sehingga dapat menimbulkan ketidakselesaan orang awam di sekeliling. Mereka tidak tahu cara untuk berpakaian dengan sopan semasa berada di tempat awam. Oleh itu, kita haruslah mengajar mereka cara-cara untuk berpakaian dengan sopan semasa berada di tempat awam. Semasa berada di tempat awam, kita haruslah berpakaian dengan sopan dan menutup aurat agar dapat menjaga pandangan orang lain semasa berada di tempat awam. Hal ini dapat meningkatkan imej kita dan masyarakat pada pandangan orang luar. Secara tidak langsung, ia juga akan meningkatkan imej negara kita. Etika merokok ketika di tempat awam adalah merokok di kawasan yang dibenarkan oleh kerajaan Malaysia. Di Malaysia, adanya ruang khusus merokok pada dasarnya bukan menyudut para merokok, justru menjadi jalan tengah untuk mencegah yang tidak diinginkan. Para perokok bebas menghirup rokoknya, namun membatasi asal serta efek negatifnya bagi mereka yang tidak menginginkan dampaknya. Yang kedua, membuang puting rokok dengan benar dan memastikan
Puntung rokok sudah padam saat hendak dibuangkan. Bila tidak menemukan tempat membuang, simpan dahulu sampai anda menemukan tempat yang seharusnya. Selain itu, perokok harus menghormati keberadaan orang lain. Fikirkan kembali sedang berada di mana anda dan siapa sahaja yang di sekitar anda. Hindarilah menyalakan rokok saat berada di dekat bayi, anak-anak atau ibu yang sedang mengandung dan orang yang sakit. Dan terutamanya di hospital atau taman awam ataupun pusat membeli belah. Yang keempat, jangan menyalakan rokok di tempat awam seperti taman dan tempat-tempat yang berhimpun orang ramai. Yang terakhir, meski merokok ada hak tiap orang, namun penggunaannya harus berdasarkan undang-undang Malaysia. Akhir sekali, antara etika yang boleh kita praktikkan di tempat awam adalah dengan menjaga adab berkomunikasi. Adab berkomunikasi ini adalah seperti menggunakan bahasa yang baik, tidak meninggikan suara serta bercakap dengan memberikan senyuman. Sebagai contoh, ketika kita ingin bertanya sesuatu kepada orang lain, kita haruslah bertanya dengan baik, menjaga perkataan serta menunjukkan reaksi yang baik. Namun begitu, kita juga perlu melihat kepada mereka, kepada siapa kita bercakap. Sebagai contoh, jika kita ingin bertanya kepada mereka lebih tua, kita haruslah boleh membahasakan diri mereka seperti pakcik, abang, encik dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang lebih tua. Selain itu juga, antara contoh lain yang boleh saya berikan adalah seperti jika berlaku sedikit salah faham ataupun berlaku kemalangan kecil, dan ketika kita ingin menyelesaikannya, kita haruslah menyelesaikan dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak menunjukkan amarah serta tidak mengeluarkan kata-kata kesat. Hal ini dikatakan demikian kerana kita ingin menyelesaikan dengan baik. Namun jika kita berbuat demikian seperti yang saya nyatakan tadi, ia boleh memberikan reaksi yang sama kepada mereka yang kita berlaku salah faham, dan ini akan menyebabkan lebih mengeruhkan serta menyebabkan hal ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Dengan itu, kesimpulan kecil yang boleh saya nyatakan adalah jagalah adab berkomunikasi, kerana komunikasi adalah salah satu cara kita berhubung dengan orang lain. Jadi kesimpulan yang boleh dari etika-etika yang telah dibahaskan tadi seharusnya menjadikan jawab kita untuk menerapkan nilai etika di dalam diri kita, tidak kisahlah di tempat awam ataupun di mana sahaja. Jadilah seorang individu yang mempunyai rasa tanggungjawab serta menunjukkan nilai yang baik kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.